Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk sama-sama kita dalam segmen kita. Kita teruskan dalam segmen kita iaitu 60 minit bicara pakar. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini special kita bawakan untuk bicara tentang keluarga kita. InsyaAllah. Namun sebelum itu, marilah sama-sama untuk kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari Isnin yang dinanti-nantikan oleh semua para pendengar kan ingin mendengar celoteh ataupun bicara pakar pada petang ini. Ibu-ibu, bapa-bapa, suami, isteri, insya-Allah pada petang ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak asing bagi keluarga. Apabila kita bicara tentang keluarga, maka ada isteri, ada suami dan kemungkinan besar Allah bagi anugerah kepada kita iaitu anak. Namun begitu dengan keadaan sekarang ni, situasi yang mencabar, bagaimana Islam membawa konsep memberi kelonggaran kepada umat Islam. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan berbicara tentang tips merancang keluarga. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Tip merancang keluarga. Di sini ada bagaimana Islam membawa kepada kita dalam sudut hukum, kita akan cuba bawa dari masa ke masa. Namun pada petang ini kita akan berbicara dahulu bersama pakar kita yang kita bawa khas sebenarnya, iaitu Dr. Nalida Haji Khairan, yang merupakan pakar perbidanan dan sakit puan Hospital Pakar Islam. Alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada petang ini. Namun sebelum saya mendapatkan beliau, marilah sama-sama saya mohon yang sedang mendengar pada ketika ini, nak minta apa ni? Seperti biasa, nak minta pertama sekali kalau boleh like. Yang kedua, kalau boleh share ramai-ramai. Sebab penting ni tajuk hari ni, tajuk merancang keluarga. Kan? Kalau boleh like dan share. Mudah-mudahan yang lain yang tak dengar tu, mudah-mudahan sama-sama boleh dengar dengan kita pada petang ini, dan kalau boleh kita cuba bersama-sama dalam berkongsi dan santai. Kalau boleh tulis di ruangan komen. Siapa yang sedang mendengar kalau boleh tulis Assalamualaikum, nama saya dan dari mana. Okey, say hello tak apa. Kita nak dengar je. Dan kalau boleh tekan like dan share sama-sama untuk kita Doktor pun seronok sebenarnya nak tengok siapa yang sedang tengok ni kalau boleh. Nak jengah-jengah juga. Okey, insya-Allah tanpa berlengah masa, untuk hadirin-hadirat yang dirahmati Allah yang sedang mendengar ketika ini, kalau boleh tekan like dan share ke Facebook masing-masing. Dan insya-Allah tanpa berlengah masa, saya mempersilakan Dr. Nolida pada petang ini untuk membicarakan tentang tip merancang keluarga. Dengan itu, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan Doktor. Ya, terima kasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Kembali saya di bicara live di FB Hospital Pakar Islam. Topik yang telah diamanatkan pada hari ini adalah satu topik yang mana bukan saja untuk ibu-ibu, wanita-wanita, tetapi untuk adalah untuk keluarga ya. Jadi suami dan semua bakal menjadi bapa juga. Sebaik-baiknya bersamalah untuk mendengar tentang apa yang kita akan bincangkan. Jadi paparan pertama saya akan cerita sikit tentang slide yang saya akan paparkan. Pertama saya akan ceritakan sedikit tentang kepentingan anak itu dalam satu keluarga. Mengapa perlunya ada
ada ada perlu kita merancang keluarga, dan seterusnya saya akan menceritakan kaedah-kaedahnya. Kalau ada masa kita akan bincang. Boleh ada soalan-soalan yang mana kita boleh bincang tentang tip merancang ni juga ya. Okey, slide pertama. Okey, kalau kita pergi kepada bentar. Alright, so seperti kita tahu ya, anak adalah merupakan satu anugerah pada Allah Ta'ala, dan ia adalah sesuatu yang kita tak boleh tolak bandingkan, yang mana kita hendakkan persediaan pada kita. Jadi sebagai seorang ayah, ibu dan bakal menerima ini adalah satu rezeki, anugerah pada Allah Ta'ala ya. Seterusnya kita tak boleh andaikannya bahawa ini adalah sesuatu yang mudah. Dia adalah amanah pada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan diri kita. Kita jaga diri kita. Jadi anak ni merupakan amanah pada Allah Ta'ala, dan dia adalah fitrah yang mana yang telah dianugerahkan pada Allah Ta'ala, dan merupakan tanggungjawab kita. Maka bersedialah kita pada awal ketika mengandung ataupun sebelum bersedia untuk mengandung anak-anak, semuanya perlu kita ingat bahawa ini adalah tanggungjawab, dan ia merupakan untuk kita curahkan kasih sayang pada bayi ini tersebut ya. Jadi kita tahu ia adalah rezeki pada Allah Ta'ala, adalah daripadanya. Jadi kita perlukan pengetahuan untuk bersedia untuk mendapat anak, dan dia merupakan rezeki yang mana akan menjadi harta kita nanti. So sesudah kita mendapat rezeki ni, kita perlu bersungguh-sungguh untuk menjaga rezeki itu. Tidaklah sampai kita dah dapat tu, okey, kita kasih susu dan cukup. Kita perlu dengan penuh perasaan mengetahui bahawa inilah rezeki. Sekiranya kita mempunyai anak lebih lagi, jadi lebihlah tanggungjawab kita ya. Jadi seorang anak ni bila dah dilahirkan, dia mempunyai hak dia. Jadi kalau kita tengok kan dari segi bahasa Inggeris, dia perlukan diberi nama yang baik, kita berikan cinta dan juga perlukan kasih sayang, dan kita perlu jaga dia atau dipedulikan, dan kita perlu respect anak ni tadi, dan dia mempunyai kesaksamaan tanpa diskriminasi ya. Kalau dalam bahasa Inggeris yang katakan tadi, dia adalah equality without discrimination. Kalau dalam Al-Quran dia menceritakan tentang surah An-Nisa yang mana preference for girls, bukanlah tidak ada untuk lelaki, tetapi bahawa kalau dalam Quran kita tahu, dan juga zaman dahulu ya, di mana anak-anak perempuan ni telah tak nak, maka dibunuh bila dilahirkan. Tidak ya, dia ada preference for girl juga, maka anak ni lelaki atau perempuan, ia adalah satu anugerah. Dan seterusnya kita perlu bersedia untuk menyediakan pula asas mereka, dan seterusnya pendidikan dan lain-lain. Maksudnya tanggungjawab kita banyak besar bukan saja nak bagi mana yang cantik dan bersedia dalam perut kita, tetapi segala-galanya kita perlu pendidikan, dan akhirnya latihan sampai dia kerja, sampai dia boleh menjaga diri dia. Jadi rezeki itu adalah ketentuan Allah Ta'ala, dan Allah telah menetapkan rezeki bagi setiap anak. Jadi kita perlu menjaganya. Maksudnya tidak bagi seorang bapa juga, dia perlu memberi segala yang perlu pada bayi tersebut. Dan dalam Al-Quran telah mengatakan, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka ya. Dalam Al-Quran telah memberi banyak cerita tentang perlunya perancangan keluarga yang kita perlu tahulah ya. Di antara yang kita nampak adalah tentang dua perkara, iaitu yang telah ada cerita tentang perlunya harta benda anak pinak itu ada perhiasan hidup di dunia, dan tidak dan kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhan sebagai pahala bahasan dan sebagainya lah. Nanti ustaz mungkin boleh tambah lagi ya. Jadi dalam Al-Quran telah kita tengok dua perkara yang saya akan cerita sedikit lah tak banyak. Ustaz boleh masuk dalam cerita ni, dalam topik kita ni, iaitu ada dikeluarkan tentang Nabi SAW telah tentang keadaan azal, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita kata, dalam medicalnya coitus interruptus ya. Dan juga keizinan daripada kalau nak merancang tu, kita mesti suami isteri ataupun bukan saja isteri pergi dapatkan doktor punya advice sahaja. Pertama, jika tidak, hukumnya berubah dari harus
kepada haram. Jadi merancang keluarga ni adalah harus ya. Harus sebab kita kena ingatkan tadi apa yang telah ceritakan tentang hak-hak anak tadi untuk kita jaga dia sampailah dia mendapat pendidikan yang bagus ya. Kerana kalau tidak dia termasuk menzalimi pasangan itu tidak taat kepada arahan suami. Kalau kita buat suka-suka sendiri jadi kita tak taat pada suami sebab kita tak tanya dia. Dia menjadi makruh sekiranya suka-suka. Sebab apa? Takutlah nanti tak dapat rezeki kalau ada anak ada anak dia kata ataupun haram dilakukan hanya kerana takut miskin. Maksudnya kita tidak serahkan apa yang harusnya pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi maksudnya terpulang pada niat seseorang tersebut dan niat sedemikian termasuk dalam arahan Allah Taala sekiranya kita tak nak kita lakukan sesuatunya takut pada qada dan qadar. Kalau katakan kita takut pada miskin kan. Jadi niat demikian termasuk dalam larangan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra dan sebagainya lah Okey, perlu kita pertimbangkan 3 perkara apabila kita ingin membuat rancangan untuk merancang keluarga ya, iaitu tidak memudaratkan jiwa dan kesihatan ibu ya. Penting. Jadi kalau seorang ibu tu bukan saja segi kesihatan, bila jumpa saya ingat kesihatan, tetapi mental dia juga kita perlu tahu. Kalau dia nak dia boleh mampu ke dia punya mental dia untuk menerima seorang lagi baby, padahal ada satu tengah dukung, lagi satu tengah nak mengandung kan. Jadi adakah dia mampu? Yang kedua, kita mesti prihatin pada kesihatan dan penjagaan anak ya. Anak yang ada tu adakah penjagaannya terjejas? Kita kena consider, pertimbangkan ya. Seketiga adalah khuatir menjejaskan kesihatan pada bayi. Okey, di dalam Al-Quran menceritakan tentang penyusuan bayi ya, penyusuan bayi yang ada yang tengah membesar, yang ada pada kita tu sebaik-baiknya menyusu selama 2 tahun. Okey, 2 tahun. Tiba-tiba suami kata kita nak anak lagi satu. Kita kena pertimbangkan 1, 2 dan ketiga ni ya. Sama ada isteri okey ke tak? Kesihatan dia okey, nampak dia segar-bugar, tapi adakah mental dia bersedia? Kalau dia bekerja lagi pening kepala atau dia seru rumah tangga, ada 2-3 orang yang anak ke belakang, memang susahlah kita nak fikirkan ya. Yang kedua, perhatian pada kesihatan. Dapat kejaga anak ni tadi. Kalau katakan ibu ni menjaga anak tadi ataupun mampu nak dapatkan lagi seorang penjaga ke bibi ke dan sebagainya. Jadi kita kena fikirkan pertimbangan 3 perkara ini sebelum kita nak merancang lah ya. Okey. Sebab kenapa perlu ambil berat mengenai perancang keluarga? Sebab dia bila masa sesuai. Jadi kita kena sit down bersama dan fikirkan bila masa yang sesuai untuk memulakan keluarga dan bilakah masa yang sesuai. Okey, kalau dari segi medikal, penjarakan yang terbaik adalah lebih kurang 2 tahun. Ada satu anak ke dia yang satu anak. Okey, saya tulis ini inverted ni, merancang bilangan anak. Okey, kenapa saya kata bilangan anak? Okey, kalau katakan umur yang muda, mungkin sebab anak ni mungkin lagi seorang, doktor kata perlukan masa lebih kurang 2 tahun, dia habis menyusu. Jadi kita fikirkan apabila agaknya kita nak anak berapa orang. Kalau nak 10 orang, mampu ke dalam masa 5 tahun? Mungkin tak mampu. Kena dapat 2 orang. Itu nanya juga pada kesihatan ibu dan juga mentalnya ya. Kena fikirkan semua. Jadi itu adalah perkara yang perlu dipertimbangkan apabila seseorang itu nak merancang. Okey, ini keadaan yang saya cerita tadi tentang azal, iaitu konteks sudah ada di dalam Al-Quran ya, kita sebutkan di sini. Yang kedua adalah ibu yang menyusu anak-anaknya 2 tahun genap bagi orang-orang yang menyempurnakan susuan. Okey, ingin saya emphasiskan sini, setiap ibu yang menyusukan secara eksklusif sepenuhnya tidak ada tambahan pada botol dan sebagainya. Anak nangis saja kita kasih. Untuk 6 bulan pertama, ia dapat mengelakkan daripada ovulasi dan boleh lekatlah mengandung ya. Jadi penyusuan ini amat bagus. Bukan sahaja dari segi ada antibodinya, tetapi juga dia dapat memberi merancang pada seseorang family tersebut ya. Okey.
kaedah-kaedah secara medikalnya saya akan beritahu ya. Ada dibagikan pada 5 bahagian, iaitu kaedah yang semula jadi, kaedah secara halangan, barrier method, hormon, alat dalam rahim dan kaedah secara kekal. Okey ya, setakat ni semua boleh ikut insya-Allah. Okey, sekarang ni kita lebih pada keadaan medikal lah ya. Jadi apabila seseorang itu dah bersedia untuk tambah untuk nak tambah, kena sit down bersama, suami isteri kena sit down dan bawa jumpa doktor dan tengok seorang itu, setiap seorang family tersebut, asal pasangan tersebut tidak sama dengan pasangan A, tak sama dengan pasangan B. Jadi keadaan masing-masing berlainan. Jadi kita boleh tengok cara-cara masing-masing dan apa yang terbaik. Okey, kita pergi kepada kaedah semula jadi. Kaedah ini adalah kaedah yang mana kita boleh, yang paling mudah adalah tak bersama. Abstinence, iaitu kita mengelakkan untuk bersamalah. Ataupun yang secara biasanya adalah kaedah masa subuh. Elakkan waktu subuh untuk bersama. Terutamanya adalah 14 hari. Kalau cycle seseorang ibu tersebut ataupun puan tersebut adalah regular, katakan 28 hari, waktu subuh adalah 14 hari sebelum period seseorang tersebut. Maksudnya kalau pada 20 hari cycle tersebut, hari ke-14 tu adalah waktu subuh. Elakkan untuk bersama ketiga tersebut. Ataupun boleh kita campur cara lagi satu, iaitu azal, iaitu mengelak keluarkan air mani ataupun tidak melakukan mengelakkan air mani masuk kat dalam lah, iaitu pada waktu-waktu tersebut ya, waktu-waktu subuh. Selalu saya beritahu pada pesakit kalau siapa yang nak mengandung, waktu-waktu subuh dia lebih kurang 2 kita anggarkan, sebab kalau separuh orang bulan ni 28 hari, bulan depan 30 hari kan cycle dia. Jadi boleh anggaran antara hari ke-2, hari ke-12 hingga ke hari ke-16 dari first datang period. Okey. Okey, lagi satu nak secara semula jadi untuk mengelakkan atau nak merancang, mengelakkan pada persemaian apabila melakukan sexual intercourse ya, iaitu tengok waktu subuh kita melalui suhu badan asas. Yang ini adalah yang mana kita boleh menggunakan BBT, basal body temperature. Maksud bangun je kita tengok basal temperature kita, body temperature kita, dan kita tahu dan kita chartkan. Ada satu, kalau kita biasa chartkan, dia akan tengok bila masa dia akan naik. Kalau separuh orang dia akan buat ni semua. Ada tengok waktu subuh je. Waktu subuh tersebutlah perlu kita elakkan. Tapi saya rasa agak sukar juga bagi sesiapa yang mempunyai dah ada anak, lepas tu kena bangun pagi nak menguruskan nak masak dan sebagainya untuk buat suhu badan asas ya. Lagi satu ada keadaan cairan dan lentiran faras yang mana dia akan tengok bila waktu pertengahan cycle, waktu mid cycle, dia akan tengok cair itu lendir dan lendir dia keluar daripada vagina atau faras itu lain, dia lekit dan dia boleh ditarik panjang. Ini mungkin dah waktu subuh lah. Kadang-kadang tak betul juga, dah terlepas ataupun dah nak sampainya. Jadi kalau tak betul-betul mengandung alright. So lagi satu keadaan gambar, maksud kaedah daripada semua ni lah, tengok basal body temperature, lepas tu bila waktu subur dan tengok lendir. Okey, elakkan pada bersama lah. Okey, alright. So inilah kita ceritakan kaedah tanpa haid, tempoh penyusuan. Ini katakan 6 bulan tadi, iaitu 6 bulan yang pertama tu exclusive breastfeeding. Ini saya ceritakan no sexual intercourse. Habis cerita. Itu memang lebih mudah sebelum jadi ni lah. Puasa orang kata kan. Puasalah, berapa lama nak puasa jadi go back waktu bila kita, kalau tahu bila waktu subuh kita, bolehlah puasa. Dah mau puasa, kesian lah suami-suami ya. Okey. Right. Kita seterusnya kita tengok keadaan halangan. Okey, kita tahu keadaan halangan ni adalah barrier method. Okey, pada dasarnya semua cara keadaan halangan ni adalah mudah kalau katakan cara dia betul dan dapat sokongan daripada suami. It takes both suami dan isteri untuk mendapatkan untuk jalankan cara barrier method ini berjaya ya. Misalnya kondom ada satu.
kondom untuk lelaki dan kondom untuk perempuan. Kondom untuk lelaki akan disorong kondom tersebut bila waktu erection tu. Jadi maksudnya pitfall dia ataupun kegagalan kadang-kadang tak sempat lagi dah apa kan, tak sempurna masuknya kondom tu tadi akan sudah ada dah masuk, mungkin lebih keluar, ataupun kondom tersebut adalah yang defaultnya mungkin koyak ke dan sebagainya. Itu yang boleh mengandung lah. Jadi kebanyakan cara lagi satu untuk perempuan sama juga, dia macam kondom sikit tetapi adalah yang menghalang, diletak daripada pintu faraj ya. Dia konsep sama, okey. Lagi satu topi cervix. Topi cervix ni dia seolah-olah macam diaphragm juga. Diaphragm ni macam dia macam diaphragm lah dia bulat dan dia menghalang pada cervix. Diletakkan sebelum nak bersama. Topi cervix ni is cervix cap. Dia macam satu topi diletak pada betul-betul cervix. Yang ini kedua-dua ni adalah wanita yang dimasukkan tersebut melakukannya sebelum melakukan sexual intercourse, ataupun ditambah dengan satu lagi masukkan anti sperm, iaitu sama ada gel ataupun liquid yang masukkan pada topi tersebut ataupun diaphragm. Okey, so pada dasarnya cara ni is operator dependent. Kalau berjaya terhalanglah kandungan mengandung, tapi sekiranya agak sukar memang boleh mengandung lah ya. Alright, so okey. So next adalah kaedah hormon. Okey. Kaedah hormon adalah kaedah yang kita boleh katakan kegagalannya sedikit dan kejayaannya adalah 90% lebih. Okey? Okey, saya akan pergi pertama. Dia ada pil, implant, suntikan, ni bukan patch is a patch. Tampal, jadi tampan pula. Tampal dan juga ring atau gegelang. Okey, kita go to the first one. Ini implant. Okey, ini ada pil. Jadi kita pil adalah satu yang selalu doktor akan offer sebab dia mudah. Tetapi sebelum doktor beritahu, saya selalu akan tanya, dah bincang belum dengan suami? Jadi suami mesti tahu tentang hasrat isteri, kita tahu dia nak sihat, nak jaga anak ya. Jadi kita dah tahu dan doktor akan berbincang dengan wanita yang berkenaan dan akan tanya dia, bagaimana puan kalau rasa boleh tak makan pil tiap-tiap hari? Saya akan tanya. Kalau katakan tak boleh makan pil, pil ni bukanlah satu option yang baik, yang bagus untuk wanita tersebut. Tetapi sekiranya dia boleh makan pil, dia kata, okey doktor, saya boleh makan. Alright aja. Okey, saya ada dua jenis pil ya. Satu progestogen saja, lagi satu dua jenis hormon yang dikombinasikan. Saya ingin kembali pada slide yang awal ya, yang ini. Alright. Ini ada gambar menunjukkan atau rajah menunjukkan tentang kitar seseorang wanita yang mana adanya estrogen dan adanya progesteron. Nampak tak? Estrogen dan progesteron ni dia pada satu tahap tertentu dia akan meningkat. Ya. Estrogen dia akan meningkat bila waktu ovulasi dan dia prepare untuk progesteron untuk menyediakan diri rahim untuk period datang. Jadi apabila makan pil, estrogen, progesteron ni ada nama datang. Jadi dia menghalang daripada ovulasi berlaku. Ya, faham ya? Okey, kita ingat kembali. Jadi estrogen, progesteron ni diberikan secara banyaknya di pasaran ya. Ada banyak yang ada dalam kombinasi. Kenapa saya cakap ini? Ini banyak kombinasi estrogen, progesteron, iaitu combined oral contraceptive ni banyak ada di dalam market pasaran. Jadi ia diberi dengan mudahnya. Okey. Okey, saya balik kepada progestogen saja. Saya akan tanya dan akan assess seorang ibu tersebut sama ada mereka menyusukan anak tidak. Sebab tadi kita nak menyusukan anak tadi untuk 2 tahun kan. Jadi ada juga yang tak dapat menyusukan anak. Jadi tak apa. Jadi kita beri sokongan jangan dia cepat mengandung, terutamanya ibu-ibu yang ada 2 orang baby ya. Kita ingat dia tak mampu nak jaga baby, nak jaga diri dia sendiri. Kita kena suggest ke dia untuk cara-cara untuk merancang.
So di antaranya adalah progestogen sahaja. Progestogen sahaja adalah yang mana dia membantu seorang ibu tu boleh terus menyusukan dan tidak mengurangkan susu bayi tersebut. So di dalam market sekarang ada 2 jenis, iaitu Noriday dan juga Cerazette. Noriday ni adalah orang dah lama dah dalam market. Noriday ni adalah progesteron sahaja yang dimakan mesti pada waktu yang tepat, waktu every day at the same time. Okey, Cerazette ni okey, sama juga progestogen tetapi sedikit golongan yang datang kemudian selepas Noriday ni, yang mana dia boleh kalau lambat pun the maximum of about 2 hours lah. Okey, so ini sedikit golongan tetapi pasti kena makan hari-hari. Kalau ada datang darah ataupun period pun makan juga ya. Yang ini makan hari-hari. Manakala kombinasi estrogen progesterone combined oral contraceptive pula dimakan selama 21 hari, break untuk period datang 7 hari. Jadi maksudnya 3 minggu makan, 1 minggu break. 3 minggu makan, 1 break. Masa break tu period datang. Okey? Period ni datang sebab kita makan ubat tu. Kita break dia, datanglah period. Jadi maksudnya cycle adalah teratur. Jadi kalau makan kombinasi estrogen progesterone ni adalah regular. Okey, lagi satu saya ingin menyarankan tentang bila nak makan ya, bila makan pil tersebut. Kalau seseorang wanita itu ada pergi ke klinik-klinik tertentu ataupun lembaga-lembaga tertentu, selalunya mereka akan tanya, dah datang period belum? Kata, okey. Saya perlu sarankanlah semua ibu-ibu yang menyusukan tetapi kadang-kadang ada campur dengan botol, tidak full exclusive breastfeeding, waktu subuh mereka ataupun mereka sudah pergi bekerja, waktu subuh mereka akan datang ya, walaupun tak datang period. Okey, mereka boleh mengandung walaupun tak datang period. Jadi saya sarankan eloklah makan sesuatu. So selalu saya akan berikan progestogen. Jadi kalau kata tak datang period, makan ya, cepat kena merancang. Kalau tidak nanti tahu-tahu dah ada besar perut ni. Apa dia? Ada baby lagi satu. Okey. Okey, the next one yang saya cerita adalah patch, iaitu tampalan Oh, saya pergi yang sebelum badan ni boleh ya? Iaitu implant. Implant, sorry minta maaf. Implant. Okey, yang kedua, implant. Implant, okey. Implant adalah satu teknik yang mana orang Melayu kata susuk lah. Susuk hormon. Dia adalah hormon, silikon ni ada hormon. Dia sepanjang kayu apa tu, matchstick kayu matchstick tu, dan kita letak pada tangan yang tidak banyak digunakan. Kalau orang tu kidal, kita letak pada kanan sebelah kiri lah, di belakang sikit di bawah siku. Dan ini adalah alat yang mana kita masuk. Alat ni banyak bagus, yang mana hormon ni sentiasa ada di dalam badan ibu tersebut. Kita kembali pada yang tadi ia adalah progestogen sahaja. Dia adalah sesuai untuk ibu-ibu yang nak menyusukan dan susah nak makan pil. Sebab dia tak boleh nak makan. Ada anak seorang kat belakang, anak nak pergi sekolah lagi, macam mana ni kan. Saya rasa ini adalah sesuai untuk dia. Dia adalah untuk selama 3 tahun. Jadi bila dimasukkan progesteron ini nanti, dia akan mengelakkan daripada ovulasi. Itulah tips sebenarnya, mengelak pada ovulasi ya. Dia akan berada di dalam lengan ini selama 3 tahun. Okey, terpulang pada masing-masing lah. The maximum ialah 3 tahun. Hanya harga dia mahal sikit lah. Kalau pil perancang keluarga ni kita beli bulan-bulan mungkin tak terasa mahalnya. Okey, pil perancang keluarga yang combine oral, yang secara kombinasi itu, ada yang mahal, ada yang murah. Terpulang pada masing-masing ya, yang mana nak beli. Semuanya okey. Okey, tengok kesesuaian masing-masing. Okey. Sementara implanon ni, okey, implanon next kita panggil sekarang yang mana dia senang sikit nak mengeluarkannya. Dia mahal sedikit, harganya lebih kurang sebanyak 500. Dan diletak di bawah lengan, dan apabila nak keluar ada sikit prosedur lah. Nak masukkan dicucuk sikit, bagi painkiller sikit, kemudian nak keluarkan kita kasih painkiller dan kita toris sikit dan kita keluarkan. Pakar juga yang mengeluarkan, masukkan dan pakar juga yang mengeluarkan. So tak payah jumpa kawan-kawan untuk keluarkan ya. Okey. Harga keluarkan tu apa harga?
harga dia lebih kurang mungkin bawah pada 200 nak keluarkannya. Depends kesukaran. Saya rasa kurang lagi pada 200, 100 lebih. Saya ni bukan yang menjaga harga. Okay, right. Okay, sudah ya. So next one is patch Evra ataupun tampal Evra. Kalau kita tengok Evra ni senang kita letak Fajar di mana-mana bahagian kita letak. Daripada perut, daripada punggung, depan belakang, depan abdomen, belakang punggung, atau letak pada kat bahu, belakang bahu, ataupun lengan dekat tempat BCG kita, kat situ pun boleh. Okey. Okey, dia last kat situ lebih kurang letaklah lebih kurang 3 minggu. Lepas tu kita buka dia. Buka dia, period akan datang. Sama apa dia punya modus operandi dia sama macam makan pil tadi, kan? Tadi makan pil tapi ini pil kontraseptif yang kombinasi. Jadi dia kalau kata menyusukan dia mungkin boleh mengurangkan lah, okey. Okey, pitfall masalah Evra ni ataupun Evra tu company yang buat lah ya. Jadi patch ni ialah mungkin orang yang senang berpeluh tu dia akan berpeluh atau menggatal. Kalau tanya saya, kena tanya diri sendiri. Agaknya boleh tak gatal sikit? Macam mana dengan macam mana nak ambil wuduk kata kan? Nah, kalau kata dah ambil mandi wajib ke kata, adakah ini boleh ke tidak? Okey, ada yang kita telah tanya pada pakar-pakar mengatakan kalau ia sebagai ubat, insya-Allah tak ada masalah. Tapi saya tidak banyak menggunakan ini sebab saya tengok ramai tidak berapa berminat sangat sebab mungkin gatal, susah sikit. Mungkin orang Melayu kita lah, orang Melayu kita suka sikit. Jadi tidak very popular. Lagi satu ialah ring atau gegelang. Iaitu gegelang ni betul-betul sebesar apa yang tengok dalam gambar ni, sebesar kita punya tangan yang mana diletakkan di dalam antara cervix ni tadi di antara kita masukkan, bukan doktor masukkan, sendiri masukkan. Ini dia kotak dia, dimasukkan, letak pada ring dan disimpan di situ untuk 3 minggu juga. Okey, lepas tu kemudian untuk 1 minggu, selepas 3 minggu dibuka untuk period datang, untuk seminggu. So sama juga dia punya cara dia, kaedah dia, hanya cara masuk dia tu physically berlainan dengan makan. Ini ada luar je. Yang bagusnya cara dua-dua ni dia tidak melalui usus, dia tak melalui liver. Jadi dia tidak banyak side effect dari segi perut lah. Hanya cara fizikal yang luar tu satu. Kesukaran nak memasukkan tu mungkin tidak selesa lah. Tapi ada orang di luar pakai. Mungkin harga dia agak mahal sikit lah untuk membelinya. Dia compare tu dengan pil-pil yang ada kat luar tu. Okey. Okey. Alat dalam rahim. Okey, alat dalam rahim ni adalah satu kaedah yang amat popular. Terutamanya mereka yang tidak suka atau tidak mahu hormon. Satu, hormon ni dia perlu makan. Kedua, dia ada side effect. Saya kembali pada hormon ya. Hormon ada side effect. Tak semua orang bersesuaian dengan hormon sebab ada yang bila makan hormon dia akan rasa mual. Macam mengandung pula balik adik semula sorry Kembali balik kita pada gambar sebelum ni. Hormon. Okey, ni hormon kita back yang okey. Hormon ini Pak boleh. Side effect ni nausea, rasa mual, rasa nak muntah, macam orang mengandung. Orang mengandung muntah. Sampai dia rasa selesa atau body tu dah adapt baru dia okey. Okey, semua jenis. Lagi satu saya lupa cerita tentang suntikan. Maaf Kembali balik pada last one. Go back to the first. Oh, okey. Lagi satu suntikan. Suntikan ni popular. Kebanyakan sakit-sakit Indonesia saja sukakan suntikan sebab dia mudah Dia adalah suntikan progesteron ataupun satu jenis hormon. Dia bukan estrogen campuran dengan estrogen progesteron tetapi progesteron saja. Jadi maksudnya sama juga. Dia menghalang daripada ovulasi. Jadi dia tidak mengurangkan susu badan. Dia amat susah bagi seorang ibu nak menyusukan badan. Dan juga dia bila suntik 3 bulan lagi datang lagi untuk suntikan. Dan seterusnya. Hanya again saya kata semua yang mengakukan dengan pil ni ada
Dia ada side effect dia. Selalu pada usus apalah GI tract ataupun usus yang mana dia akan rasa nausea, vomiting. Ada satu water retention, itu air bertakun dalam badan. Dia akan rasa badan gemuk, badan berisi sikit. Sebenarnya tak banyak sangat, tapi distribusi atau redistribution of air bertakun dalam badan itu banyak pada perut, pada bahu, buatkan seseorang tu rasa badan dia berisi lah. Mungkin dia tak nak tu semua. Okay. Alright, so tu dia. Nanti kalau saya ingat apa-apa nanti akan kembali. Okay, alat dalam rahim. Itu tadi semua adalah IUCD adalah tidak, dia bebas daripada hormon sistematik. Okey, bebas daripada hormon sistematik. Intrauterine contraceptive device, IUCD. Okey, ini dia intrauterine contraceptive device yang ada dalam market. Ada 2 jenis, atau yang di Malaysia lah. Kalau di Indonesia tu saya pernah keluarkan, kalau dia datang dan bekerja dan nak mengeluarkannya, ada macam-macam bentuk lah ya. Di Malaysia ada 2 lah yang saya tahu. Yang ini Novati, yang ini Copperty, yang macam payung orang kata. Okey. Ada 2 jenis. Kalau kata ICD yang biasa, yang ini yang ada copper, cuprum di tengahnya. Cuprum ni fungsi untuk menampatkan sperma itu pergi kepada bahagian dalam pada tube. Di sini kalau betul-betul dia akan berada dalam dinding rahim, dan betul-betul kawasan ni block the sperm untuk masuk ke tube lah. Dia slow down the activity of the sperm to there. Okay. Dan dia berada di situ. Bila dia berada dalam dinding rahim, dia akan mengembangkan dinding rahim dan membuatkan seseorang ibu yang pakai IUCD ni period dia banyak sikit dan panjang. Typically seseorang ibu yang memakai IUCD ataupun IUD, iaitu mereka mempunyai period yang bermula dengan staining atau coklat-coklat, diikuti dengan period yang banyak, mungkin 2-3 hari, tengok masing-masing punya keadaan cycle, dan diakhiri dengan diakhiri dengan apa, dengan period dengan spotting atau titik-titik seterusnya. Okey. Okey, yang ini adalah IUS. Saya cerita kembali pada yang IUCD biasa. Jadi itu menyebabkan IUCD ni saya akan counsel bahawa period banyak sedikit dan panjang. Jadi pastikan kalau katakan dia memakai IUCD IUD biasa ni, dia kena datang buat pemeriksaan berkala, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali ke. Permulaan tu 3 bulan lah. Takut IUCD ni ikut sama period yang banyak tadi. Kita scan saja untuk memastikan tersebut. Okey? Itu IUCD. The next lagi satu adalah IUCD juga, tetapi dia ada hormon di tengah-tengahnya. Okey. Sebab dia ada hormon ni, dia tidak macam hormon yang sebelum tu, yang mana dia akan pergi buatkan mual dan sebagainya. Dia punya fungsi adalah mengelakkan period yang banyak. Seperti IUCD yang sebelum badan tu, dia ada IUCD, tetapi dia akan mengeluarkan hormon ke dinding rahim dan menipiskan dinding rahim, menyebabkan period tidak banyak. Okey? Okey. Yang ini adalah sesuai sangat untuk semua wanita. Dan berapa lama ya? IUCD ni ada yang untuk 3 tahun, ada yang ada IUCD biasa, ada yang untuk 3 tahun, ada untuk 5 tahun. Okey? So terpulang pada masing-masing berapa lama nak pakailah. Kalau katakan IUCD tak banyak, tak banyak ya, dia harga dia tak mahal. Dia kurang pada RM100 alat tu sahaja. Dan kalau katakan jadi kalau nak pakai 3 tahun ke 2 tahun, terpulang pada masing-masing lah. Efeknya satu je lah, period banyak. Okey, saya cakap itu. Cycle ikut badan-badan masing-masing. Manakala Mirena adalah IUS. Saya cakap IUS ada intrauterine system. Dia adalah sistem yang mana IUCD campuran hormon. Harga dia jauh lebih mahal daripada IUCD biasa. Ingat IUCD biasa tak mahal. Mirena bagus. Ya, okey. Bagus, tapi dia mahal. Dan juga lagi satu efek yang bagus yang kita nak dia tidak banyak period. Jadi dia jarang kegagalan disebabkan oleh IUS ni ataupun Mirena. Dia adalah untuk 5 tahun. Harganya mahal. Di sini harganya lebih kurang RM800. Sebab dia maintenance tak banyak. Harga mahal,
Kegagalan kurang hampir 99% lah. Kalau 99% tu banyak bagus. Implanon dengan IUS ni hampir 99%. Itu dari segi kegagalan orang kata dia punya effectiveness tu dah. Jadi kalau kita tengokkan kita nak mengelakkan seseorang wanita itu pada period banyak, saya advise seseorang tersebut pakai IUS. Harga mahal tapi berbaloi. Sebab bulanan period tak banyak. Jadi tak payah pakai beli pad yang banyak. Jadi save lah duit kat situ. Kalau lagi satu IUCD biasa period banyak, kena beli pad banyak dan sebagainya. Okey, yang IUS ni ataupun Mirena dia juga adalah untuk bagi wanita-wanita yang lebih pada 40 atau yang dah tak nak anak lagi, tiba-tiba datang dengan period yang banyak, kita pakai IUS. Bukan treatment untuk mengelak mengandung, tetapi adalah untuk penyakit yang periodnya banyak tersebut, ya. Okey. Alright. So ada apa-apa lagi kan kita bincang. Alright. Okey, ini dia perbezaan antara pil panjang keluarga, Mirena, IUCD. Kalau kita tengokkan yang di sini pil ni kita banyak ada punya counselling. Adakah seorang wanita tu smoking ke tidak? Tak sesuai bagi orang yang menyusukan. Tidak pakai merokok, sebab dia hormon boleh menyebabkan masalah darah tinggi, lagi teruk kalau darah tinggi, ataupun dia punya darah membeku dan sebagainya. Because smoking is bad for any health. So kita tak galakkan. Okey? Dia kalau dimakan cara betul, dia very efficacy bagus, mudah. Okey, dia masalahnya kena ambil tiap-tiap hari. Sementara IUCD biasa bagus tapi period panjang. Mirena ni adalah bagi seorang ibu hendakkan katakan dah tak nak lagi dah, ataupun lepas Caesar doktor kata tak susah nak operation, susah mengandung, ini adalah sesuai kalau kata tak buat tubal ligation lah, long acting contraception 5 tahun. Okay, very good. Sesiapa wanita yang banyak period pun kita offer yang inilah, sebab dia tidak mengurangkan period as compared to IUCD biasa. Dia bagus untuk 5 tahun. Bila nak masuk kita boleh lupa sebab period tak banyak. Kalau menyusu pun, pada ibu-ibu yang menyusukan, kalau kita masukkan IUS, kadang-kadang dia lupa, oh dah lama ke ni? Tahu-tahu dah 5 tahun. Dia insert and forget. Okay. Alright. Okay. Lagi satu ni cerita tentang lower chances of ectopic pregnancy as compared to copper IUD. Ya. Ada kita tengok bahawa data menunjukkan bahawa pakai IUCD ada risiko untuk mendapat ectopic pregnancy. Okey. Tetapi kita tak kata ectopic pregnancy itu IUCD ini menyebabkan ectopic pregnancy, tetapi kita perhatikan seseorang yang menggunakan IUCD ini kita tengok kalau seorang terdapat ectopic ni, kita tengok dia ni ada pakai IUCD. Kebetulan menunjukkan orang-orang yang pakai IUCD ni adalah persentasen yang tinggi tersebut. Okey. Alright. Okey, baik, kaedah kekal. Kaedah kekal adalah sesuatu yang mana kita ikat tiub fallopiannya. Okey. Alright, di sini selalunya kita akan offer seseorang itu apabila seseorang tersebut buat pembedahan kelahiran secara pembedahan ataupun cesarean section lah, katakan setelah 3-4 kali dan sebagainya. Okey, kami di private kita akan counsel seseorang wanita tersebut sekiranya mereka telah melalui operation kelahiran operation lebih pada 3 kali. Kalau dia tak nak, kita akan tengok macam mana, sebab kadang-kadang dinding rahim lebih tebal. Kalau nipis kita akan advise lah untuk ikat, ataupun sebelum kita buat operation tu kita melalui banyak kesukaran, boleh mencederakan pundi kencingnya dan sebagainya, organ-organ di dalam usus dan sebagainya. Kita akan advise untuk ikatlah. Jadi fungsi pembedahan yang mana kita potong, kita ikat dan kita potong, yang mana jadi sperm tak boleh jumpa dengan telur di sini, ya. Kalau sperm masuk sini, kita potong sini, tak jumpalah dengan telur di sini, ya. Di sini. Alright. Okey. Kalau suka-suka tak boleh. Dari segi hukum ini haram kalau suka-suka nak ikat. Baru-baru ni saya melakukan
apa tu bilateral tubal ligation secara elektif pada seorang wanita yang kanser ovari dan dia sudah masukkan ICD tetapi dapat komplikasi. So saya telah melakukan. Jadi itu adalah harus bagi seorang wanita tersebutlah sebab dia memang ambil treatment lagi, dia kanser dan kita hendakkan hidupnya lebih better for apa yang ada, nak jaga anak dan sebagainya lah. Okey, ini itu untuk wanita. Untuk lelaki, fungsi pembudahan kecil pada ductus sperma yang dipotong dan diikat. Sperma dari testis tidak dapat sampai ke zakar. Yang ini nanti ustaz yang boleh komen sikit. Saya rasa ini ada haram untuk lelaki lah. Kalau saya suka-suka nak buat ni sebab tak nak isteri. Kita maju, lelaki boleh. Mungkin orang tak suka saya cakap ni sebab lelaki ni berkebolehan untuk kahwin lagi. Kalau katakan dia kahwin lagi satu, nak dapat anak, dia tak boleh kalau dah buang ni. Tapi wanita kalau dia dah ikat, dia boleh menggunakan IVF untuk dapat anak. Lain sikit ya. Alright. Okey, kita boleh bincang benda lain. Okey. Kaedah pencegahan kehamilan kekal ada kaedah yang tidak membenar pasangan yang telah berkahwin. Untuk menjadi anak sebaik saja mereka menggunakan kaedah ini. Maksudnya keadaan ini saya selalu katakan semua kaedah tidak 100%. Kaedah ikat ni ataupun tubal ligation bagi seorang wanita sebut adalah kegagalannya ada 0.001%. Adalah sikit yang 0.001% tu dia boleh tiup tadi boleh kembali balik sebelum pada tu. Sebelum lagi tiup ni boleh bercantum balik ke dengan izin Allah Ta'ala. Dia dapat baby tidak mustahil. Itu tidak mustahil. Jadi kalau tidak kita kata kekal lah. Kekal adalah hak mutlak Allah SWT. Jadi yang 100% Allah SWT. Okey? Apakah faedah merancang keluarga ni? Adalah kenapa Jadi kita ingatkan kembali, basically meningkatkan kualiti hidup wanita, pasangan dan anak-anak. Keluarga tersebutlah membantu wanita merancang menjaga kehamilan untuk kesihatan ibu dan anak yang lebih baik. Tadi kita dah cerita untuk mengelakkan kehamilan yang tak diingin ni. Jelah baru lepas salin 2 bulan tiba-tiba dah ada baby satu. Maksudnya yang tak diingin tu bukan dia tak anak-anak dah, biasanya dia tak bersedia. Jadi tak diinginlah dan menyebabkan nyawa ibu dan bayi. Sekiranya bayi tersebut atau ibu tersebut mempunyai kes-kes tertentu, pendarahan yang banyak dan sebagainya, maka sebaik-baiknya merancang betul-betul sebelum mengambil mendapat kehamilan yang satu. Merancang keluarga, membagi kesejahteraan keluarga. Okey. Next. Okey. Apakah cara yang sesuai? Itu bukan untuk kita discuss sama-sama kat rumah. Mungkin saya rasa dapatkan bincang bersama dengan doktor pakar dan kita boleh syorkan. Jadi balik discuss, setuju tidak dan kembali kepada doktor dan kita boleh syorkan. Sebab setiap individu tersebut atau pasangan tersebut diindividualisasikan, bukannya sama. Hari ini A tak sama dengan B Ingat pasangan A dengan pasangan B berlainan. Jadi kalau merancang keluarga ni bukan wanita tetapi adalah pasangan tersebut. Saya sarankan bukan wanita saja yang merancang tetapi adalah pasangan. Kita perlu ingat. Yang penting apa yang kita dapat di akhir hidup kita, keluarga kita adalah kualiti. Bukan kita nak banyak anak tetapi kualiti yang baik. Anak yang baik, keluarga yang baik dan keputusan yang baiklah. Anak pun jadi-jadi Wallahualam. Kalau saya kembalikan pada Ustaz. Sebentar tadi bagaimana Dr. Nurlida mengupas dan memberitahu kita semua pentingnya
sebenarnya kita melihat asas bagaimana Islam meletakkan, kan. Sebenarnya yang dikonklusikan oleh Dato' Nurlida itu sebenarnya sangat bagus pada kita. Kita melihat sekarang ni keluarga kita dan bagaimana, kan. Okey. Dan kalau kita lihat dari sudut hukum Islam, dia ada dua, kan, konteks. Pertama, tahdid an-nasal, kan. Yang kedua, tanzim an-nasal. Tahdid an-nasal ini iaitu mengikat, kan. Seperti mana Dato' Nurlida sebut tadi, nama apa ni, UTL. Okey, mungkin mengikat peranakan tu. Okey. Dan yang keduanya adalah menjarakkan. Biasanya seperti Dato' Nurlida ketekankan tadi adalah bicaranya ialah berkenaan dengan menjarakkan, kan. Di sini saya ingin bertanya juga dalam hukum kita melihat babak hukum ni seperti mana yang saya sebut tadi adalah ulama' menstreskan, menekankan dalam mengikat itu. Sebenarnya yang meletak haramnya kecuali kepada dalam situasi-situasi darurat, tapi ulama' berbeza pendapat dalam isu menjarakkan. Okey, Doktor, mungkin Doktor boleh bicara sedikit berkenaan dengan pay perancang, Doktor. Bicara orang kata Doktor bagi pay perancang, tiba-tiba skip. Orang kata skip ni sebenarnya risiko kepada peratusan untuk mengandung tu lebih tinggi. Apa komen Doktor dalam isu ni? Mungkin Doktor boleh komen sedikit. Cuma dengan FB kata tak dengar suara saya. Dah dengar dah? Okay, alright. So, begini. Kalau pil ni memang kena ambil hari-hari. Kalau terlupa, satu efeknya adalah mungkin kita datang pendarahan. Okay. Kalau katakan satu hari tak apa. Masa teringat dalam masa 24 jam tu terus makan yang lupa tersebut. Kalau satu hari dalam berapa jam tak apa. Kalau satu hari cepat-cepat makan, okey. Tapi lebih pada 2 hari tu, sorry lah. Chances untuk mengandung tu tinggi. Tapi makan saja pil untuk mengelakkan the period datang. Tapi kena protection yang lain lah, cara yang lain. Ada buat azal ke ataupun pakai kondom dan sebagainya lah. Memang pil ni kena tengok seseorang tu dia boleh secara rajin makan dia tak, religiously atau tidak. Kalau you tanya, kena tanya di sini. Boleh ke saya makan pil hari-hari waktu yang sama? Kalau kata boleh doktor, saya ada phone dan saya akan timekan. Waktu tu saya makan, saya tak ada masalah. Tapi kalau kata tak boleh, mana nak masak lagi, mana nak pergi sini bersana, saya rasa jangan cubalah. Kita boleh cuba cara lain pula, iaitu kita boleh cuba cara ambil injection 3 bulan sekali. Saya lupa nak cerita. Implanon dengan injection ni, dia punya efek adalah period agak dia lari sikit ya. Kadang period datang, kadang period tak datang. Tapi jangan risau sebab bila dah doktor cakap ni, setiap-setiap faham. Jadi ustaz kalau ada masalah macam tu, saya tak syorkan sangat ambil pil lah. Lepas pada bulan pertama, doktor saya susah doktor, nanti susah saya mengandung. Memang, saya pun tak menjanjikan tak mengandung. Jadi sebaik-baik ambil injection. Terutama wanita-wanita yang sibuk yang bekerja. Ya? Okey. Boleh cuba dulu 3 bulan. Jadi kita akan kasih appointment lagi 3 bulan. Kemudian kita tengok, Allah doktor, badan naik. Boleh tukar cara lain. Next, saya akan beri option seterusnya adalah bukan hormon, iaitu saya boleh option yang satu itu IUCD. IUCD. So iaitu yang mana kita masuk dalam rahim. Puan takut doktor macam mana? Sebenarnya tahu tak? Saya lakukan masuk ke ICU itu hanya di bedside, iaitu di klinik saja. Tidaknya operation. It's not an operation. Dan kita lakukannya macam kita buat pap smear. Pernah buat pap smear tak? Tak pernah buat? Kena buat. Jangan takut. Jangan dengar apa awak kakak-kakak membawa belakang. Takut ya. Kebanyakan wanita-wanita berbicara belakang sebab takut. Jadi jumpa doktor dah kata preconceived idea yang takut. Sebenarnya belum buat pun. Takut dengar orang kawan cakap ataupun tengok blog-blog menakutkan. Macam ambil COVID test kat tekak ni tak ada apa-apa pun kan. Jadi sebenarnya datang sendiri, experience yourself dan juga dengar apa doktor advice. Jangan dengar kawan-kawan yang pakar di luar. Okey. Doktor, tu pentingnya apa yang tersebut sebentar tadi itu perancang perlu kepada istiqamah kan. Perlu pada istiqamah bagaimana untuk kita melihat sebenarnya sebenarnya benda ini kalau kita bicara tentang tip merancang keluarga, sebenarnya
kita nampak kita fokus kepada wanita ataupun ibu sahaja. Dalam sudut ini, apa pandangan doktor dalam isu ini untuk memberi pencerahan juga kepada suami itu sendiri? Sebenarnya merancang ni bukan untuk wanita je. Jadi saya dah sarankan bahawa memang makan tak makan pil itu adalah di wanita, tetapi sebenarnya adalah suami isteri. Suami kena belikan, suami kena beri sokongan. Kalau lupa, yang ingat, yang hari ni time you kena makan, yang kalau kena bekerja, yang nak ambil loh. Kena, itu semua kena, kita sebagai suami kena beri sokongan tersebut lah. Sebab kalau katakan yang lain tak mampu kan, tapi dia boleh buat ni. Jadi timernya suami lah. Ada kat office ke suami pula jadi. Okay, yang makan yang telefon. That's a good idea kan. Kenapa tidak? Okay, sebab anak adalah datang pada lelaki dan wanita, bukan input daripada perempuan saja kan. Jadi tidaklah, saya kata not fair serahkan 100% pada wanita kan. Eventually wanita yang makan. Jadi saya kata dah 4 tahun ni bincang balik dengan suami. Kalau okey, can start. Kan? Jadi kalau katakan dah pastilah. Ingat lagi satu, saya selalu saran tak apa kita buat secara sendiri. Tahu tak cara sendiri itu nanti kalau katakan secara sini macam kita katakan semula jadi tadi kan. Tiba-tiba kalau mengandung nanti kan rasa ralat taklah nanti, alamak belumlah anak ni baru masih menyusu belum lagi kan. Jadi saya advisekan semua suami ambil berat tentang kesihatan isteri yang baru bersalin menyusukan anak tadi. Tambah satu cara yang lain. Tak mahal pun, tak mahal. Dan kadang-kadang tak perlu pun katakan suaminya duit keluar pun. Kalau kata ICD, paling mudah ICD saya kata. Tapi macam ambil injection memang perlu jumpa doktor 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Susah time tu. I ada meeting outside ke dan sebagainya kan. Saya rasa ICD tu paling mudah. Tapi kalau katakan ada keadaan tentu kita tak advise ICD lah. Ataupun sebab kadang-kadang orang yang operasi pembukaan pangkal rahim dia, kita kena masukkan alat tu kan melalui pangkal rahim. Jadi mungkin dia sempit sikit, jadi kita tak nak pesakit tersebut, kita tak syorkan. Mungkin kita syorkan implanon ke untuk 3 tahun kan. Itu yang terbaik lah saya rasa. Okey doktor, sebut bicara implanon tu, tertarik juga saya kan. Orang kata lah, saya ni bapa muda lagi kan, masih nak belajar proses bagaimana melihat keluarganya sendiri. Implanon tu kita orang kata pertama tamat tempoh, masuk dia tamat tempoh kan, tak kat bawah tu kan, tamat tempoh. Yang keduanya boleh bergerak, lebih-lebih tubuh daripada kecil jadi besar, takut dia bergerak macam tu menyebabkan orang takut. Mungkin doktor boleh melihat benda ni bagaimana? Dia migrate lah, masuk ICD implant tu migrate maksudnya. Ke macam betul. Saiz besar. Yang mana satu? Okey, beginilah. Ada dua. Okey, dua. Dia berada di lengan sekarang sebelah kiri. Saya letak sebelah tangan kiri sebab sebelah tangan saya tak kidal. Dia tidak bergerak. Dia maintain sebab kita tak letak pada saluran darah. Kita letak pada bahagian bawah kulit subdermal. Jadi dia tak bergerak. Okey, yang bergeraknya saya kata efek hormon pada seorang wanita tu berlainan. Bahawa orang tu dia akan naik badan. Kalau dia kecil, sedikit tambah berat badan tak apa. Tapi kalau orang yang dah besar tu, kadang-kadang saya offer tidak memberi pada dia. Sebab saya tahu ni kalau ambil ni mungkin naik. Sebab selalunya orang kecil ni kalau naik tak naik. Dia selalu tak naik. Tapi yang besar akan lagi besar. Macam itulah. Wallahualam. Tapi begitulah selalunya. Dalam isu tamat tempoh, ada orang kata tamat tempoh tu macam mana dengan ura-ura? Tamat tempoh tu sebenarnya memang kita beritahu, okey puan, ini hari ni kita masuk, tamat tempohnya adalah hari-hari begini-begini. Saya akan kira tahun ni. 2001, 2002, 2000 ke 2001, 2001 ke 2002, 2002, 2003. Kena datang pada hari ini atau sebelum tarikh ini untuk kita buka. Kadang-kadang dia lupa. Tetapi kalaulah lupa, benda tu tetap ada. Hormon dah tak ada lagi dah. Hormon untuk mengelak pada mengandung sudah tak ada lagi. Jadi boleh mengandung selepas pada tu. Jadi kita buka je lah.
Alhamdulillah, sedikit pencerahan. Saya sebenarnya orang muda kan. Okey, doktor, kita melihat sistem susuk no plant kan dalam isu kitaran period. Kadang-kadang dia menyebabkan period tu jadi lama sangat. Ada tak berlaku begitu? Ataupun period tu jadi sikit sangat? Dengan injection, selalu saya akan counsel bahawa akan ada perubahan pada cycle, iaitu cycle kitaran. Kitarannya tidak seperti orang makan pil. Yang beautifulnya, macam cantiknya orang makan pil ni, maksudnya adalah dia period dia teratur. Cukup habis makan, period datang. Tetapi tidak seperti injection dan juga implanon. Memang kita beritahu bahawa cycle akan berubah, iaitu lebih kurang 40% pada wanita-wanita ni dia irregular, dia akan occasional period 2-3 bulan sekali, 2-3 bulan sekali. Bukan maksudnya mengandung, tetapi memang itulah patternnya. Tapi ada juga yang datang 6 bulan tak datang. Dia selalunya mereka yang menyusukan anak memang tak datang period. Langsung tak datang langsung masa begitu. Begitu juga orang yang ambil injection. Dan lagi satu, period ni ada juga yang datang period 5 hari kemudian berhenti seminggu lepas tu datang. Ada juga yang 15 hari. Itu untuk implanon. Tetapi pada dasarnya period tak banyak dan dia akan hilang. Terutama waktu adaptasi. Kita masukkan tu untuk 4 atau 6 bulan pertama mungkin kacau sikit. Lama-lama dia okey. You are used to that cycle. Dan tidak ada panjang dan kurang. Hanya antara yang terbaik, injection ni kurang sikit. Selalu masalahnya adalah periodnya lebih lama daripada macam implanon. Implanon ni very predictable sikit. Predictably irregular. Sementara kalau injection ni selalunya kalau yang tak datang tak kacau. Yang datang panjang sikit-sikit ni selalu kacau. Selalu itu efek daripada injection. Kalau masalah begitu, dan saya akan ceritakan dah. Next step adalah untuk gunakan ICD lah. ICD pula doktor period banyak dan mahal sikit lah kita offer, iaitu IUS, Mirena ni tadi. Jadi kadang-kadang ada step dia bagi seorang ibu tersebut kita pergi. Sebab kadang kita dia tak pernah cuba, tak tahulah. Kita selalu cuba yang murah dulu. Tengok macam mana ketahanan dia, boleh makan pil ke tidak, kan? Dan sebagainya. Itulah. Okey, Alhamdulillah. Penerangan yang baik sebenarnya oleh doktor kita, iaitu Dr. Nurlida. Doktor, mungkin kita melihat dalam bab tip merancang keluarga ni, sebenarnya satu isu yang besar dalam kalangan kita. Kadang-kadang ada orang tak berani nak datang hospital, kadang-kadang buat traditional punya, kan, orang lama. Dan kadang-kadang kita melihat mereka ni melihat kesan sampingan daripada masyarakat, duk viral, duk cerita. Contohnya macam buat seperti mana doktor sebut tadi, hormon, kan. Orang kata disebabkan itu boleh menyebabkan risiko tingginya batu karang tu. Apa pandangan doktor dalam isu ini? Saya rasa banyak membaca hearsay lah. Hearsay maksudnya dengan apa orang cakap. Kedua dia membaca blog-blog tertentu yang mana orang cakap juga. Saya rasa apa-apa pun yang penting adalah jumpa doktor dan dapatkan advice yang terbaik. Ada kalau doktor pun akan advice membaca tentang medical evidence lah, rather than mendengar apa-apa yang kita dengar tersebut. Pakar ramai kat luar tu. Saya kata jumpa doktor pakar yang betul-betul bertauliah lah. Sebab kadang-kadang bukan sengaja dicari pada apa orang cakap, sebab dia tengok yang itu lebih gah kan, ramai orang tulis subscribe dan dapat dan sebagainya. Tapi saya rasa kat sini bila dapat sesuatu tu, dapatkan kesohihan tentang maklumat tersebut, jumpa doktor pakar. Sebab insya-Allah kita akan membantu yang terbaik lah, insya-Allah. Doktor ni pesakitnya, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Dan doktor tekankan kepada kita semua, sakit apa ataupun melibatkan apa-apa, jumpalah pakarnya. InsyaAllah jawapan yang tepat dan penuh fakta, bukannya mitos, akan ada dijawapan oleh doktor pakar ataupun orang yang ahli dalam sesuatu bidang itu, insyaAllah. Dan tajuk kita pada petang ini iaitu tip merancang keluarga. Isu yang sangat besar dan isu yang sangat seronok sebenarnya untuk kita kupas, untuk kita bincangkan. Walaupun setengah masyarakat kita agak malu untuk dibicarakan isu ini, dia menyatakan bahawasanya isu ini sensitif. Tapi kita kena tonjolkan, kita kena bagi tahu kepada masyarakat kita pentingnya untuk kita melihat. Sebab apa? Sebab
rumah tangga yang bahagia bermula daripada pasangan yang bersefahaman dan pasangan yang tidak salah menyalahi antara satu sama lain. Dan penting untuk kita melihat dalam konteks kita sekarang ni, bagaimana untuk kita menghadapi masyarakat kita yang penuh kata ketidakfahaman dalam perhubungan kan, salah menyalah. Itu sebenarnya kita untuk elakkan benda begini, dan salah satu sebabnya adalah melibatkan anak ramai, contohnya kan, menyebabkan pembalahan dari segi isu-isu yang kesihatan. Jadi isu ni penting untuk kita melihat, dan mungkin kita sebenarnya bicara pakar, kita sebenarnya dah menjengah ke angka 60 minit dah. Jadi rasanya saya nak tutup di sini, namun sebelum itu mungkin ada pandangan ataupun saranan daripada Dr. Pakar kita pada petang ini. Dengan itu saya mempersilakan untuk pesanan terakhir untuk segmen ini. Okey, saya ingin mengingatkan bahawa semua pasangan untuk berbincang suami isteri tentang macam mana nak merancang keluarga, dan juga dapatkan advice pada pakar setelah membuat sedikit pembacaan, dan boleh kita berbincang apa yang terbaik bagi seseorang tersebut lah ya. Tak semua orang itu satu cara yang sama. Hanya selama berbincang tu kita akan share lah mana yang terbaik untuk wanita tersebut. Dan kita perlu ingat bahawa ini adalah anugerah orang. Setiap anak adalah anugerah Allah. Jadi anak yang lahir tu perlukan care pada seorang ibu dan juga bapaknya, dan kita perlu beri mereka kasih sayang banyak. Jadi kita beri yang maksimalnya sebanyak 2 tahun terutamanya, macam kita Al-Quran suruh 2 tahun kan menyusukan anak tersebut. So insya-Allah maka kita dapat harga yang keluarga yang sakinah, insya-Allah sebagainya. Amin amin ya Allah. Okey, alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nalida Haji Khairan yang merupakan pakar pembinaan dan sakit puan Hospital Pakar Al-Islam di atas perkongsian pada petang ini dalam segmen 60 minit bicara pakar yang membicarakan tentang tip merancang keluarga. Penting untuk kita sebenarnya. Alhamdulillah, sebenarnya kita bicara dan ada input-input yang telah kita sebenarnya sebentar tadi telah mendengar, dan sebenarnya kita boleh ambil ilmu ini dan kita jadikan ikhtibar pada diri kita dan jadikan sebagai perancangan kita di hari kemudian. Dan kita lihat bagaimana Islam juga membawa kepada diri kita bagaimana untuk membahagiakan sesebuah keluarga itu. Sesungguhnya kita melihat sendiri kan dalam konteks kita, baiti jannati, rumahku syurgaku. Dalam rumah itu mesti ada suami dan isteri. Untuk membina syurgaku maka kena ada suami dan isteri dalam rumah itu. Bukan rumah bujang. Kita sekarang tak cerita pasal rumah bujang, kita cerita bagaimana tip merancang keluarga. Jadi suami isteri penting untuk kesepahaman dalam keluarga kita. Dan saya sendiri sebagai suami seorang lelaki perlu mengambil cakna dalam isu ini, dan mudah-mudahan beri manfaat kepada semua. Dan sekali lagi saya tegaskan, baiti jannati, rumahku syurgaku, insya-Allah mudah-mudahan kita bina keluarga kita mawaddah warahmah seperti mana doktor bicara sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, Hospital Pakar Al-Islam ada Dr. Nalida. Di sana ada pakar perbidanan dan sakit puan. InsyaAllah kliniknya sentiasa ada setiap hari, boleh book bila-bila masa, boleh buat temu janji. Dan jika tak tahu, terus ke page kami, tanya WhatsApp di situ, tanya. Jika nak jumpa Dr. Nalida, teruskan. Taib, kami nak jumpa Dr. Nalida. Ada sahabat kita kat sini yang kata, dia kata, doktor, saya bersalin dengan Dr. Nalida. Tak ingat dah saya tadi, ada sahabat kita. Alhamdulillah, subhanallah, ada pasien doktor di sini. Mudah-mudahan baby itu diberi kerahmatan oleh Allah SWT dan sihat sentiasa, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian kita pada petang ini. InsyaAllah, untuk makluman semua, pertama sekali ingin saya tegaskan lagi, insya-Allah bicara pakar akan bersiaran Isnin dan Rabu. Isnin dan Rabu jam 3 petang. InsyaAllah kalau boleh cuba lontar-lontarkan persoalan kita, sebab ini platform untuk kita bertanya. Kalau datang hospital kena pergi di kaunter dahulu, kena tunggu. Tapi di sini tak perlu tunggu, terus sembang dengan doktor, insyaAllah
doktor akan cuba jawab. Okey, tapi petang ini saya dah tutup, tak boleh tanya dah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.